الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه، أما بعد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. Maksudnya dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada di kalangan kamu seseorang pun yang dapat melepaskan dirinya, yakni pada hari kiamat, maka dia akan diucapkan oleh Tuhannya ketika dibicarakan pada hari kiamat, yang tidak ada di antaranya dan Tuhan penterjemah, yakni secara langsung dia menghadap Tuhan. Ketika itu dia melihat di sebelah kanan, maka dia tidak nampak malaikat apa yang diamalkan daripada amal yang baik. Dia memaling ke arah kiri, dia tidak lihat malaikat apa yang diamalkan daripada amal yang jahat. Dia ni melihat ke hadapan, dia tidak melihat malaikat api neraka yang berada di hadapannya. Maka takutlah kamu akan neraka, walaupun dengan sedekah, dengan buah kurma yang serpih yang dibelah. Maka sesiapa yang tidak dapat juga hendaklah dengan perkataan yang baik. Yang pertama, orang yang meriwayatkan hadis ini iaitu Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, yang acap kali kita mendengar kisahnya dan kita ulang kisahnya. Seorang sahabat yang terkenal dengan istiqamah, yang berada di jalan yang benar dan tidak berganjak setelah dia masuk Islam. Adi bin Hatim berasal dari seorang padri, seorang pemimpin agama Kristian daripada kabilah At-Tai. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan mendirikan kerajaan Islam di Madinah, kabilah At-Tai termasuk di kalangan kabilah yang tidak menyerah diri kepada Islam dan tidak mengadakan perjanjian damai dengan Islam. Lalu Nabi SAW menghantar bala tentera Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk menyerang kabilah At-Tai. Adi bin Hatim yang merupakan seorang pemimpin kabilah itu, sebelum tentera Islam datang, dia sudah bersiap untuk melarikan diri. Lalu dia melarikan diri bersama dengan isteri dan anak-anaknya pergi ke negeri Rom, iaitulah ke Rom Timur, ke Syam, pusat kerajaan Kristian yang menjadi salah satu kuasa besar dunia di zaman itu. Tentera Islam yang masuk ke kampung kabilah Tai bukan sahaja telah berjaya mengalahkan kabilah itu, bahkan menawan ramai di kalangan anggota kabilah. Di antaranya ialah adik perempuan kepada Adi bin Hatim, termasuk di kalangan tawanan perang. Apabila tawanan ini dibawa ke Madinah, di sebelah paginya Nabi SAW keluar dan memeriksa tawanan-tawanan yang ditahan. Tiba-tiba adik Adi bin Hatim
yang terkenal dengan seorang yang bijak, yang peramah, berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, saya tidak ada lagi ayah yang melindungi, tidak ada lagi yang menjaga saya. Bebaskan kami, nescaya Allah memberi kurnia kepada kamu. Hari yang pertama dan hari yang kedua, yang ketiga, dia mengulangi perkataan yang sama. Akhirnya Nabi bertanya, siapa ayahmu? Dia menjawab, ayah saya ialah Hatim bin Abtai. Dikenali seorang pemimpin di zaman sebelum Islam. Lalu Nabi bersabda, ayahmu seorang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia di zaman jahiliah. Siapa abangmu? Penjagamu. Penjaga saya Adi bin Hatim. Sabda Nabi SAW, al-faru minallahi wa rasulih, orang yang melarikan diri daripada Allah dan Rasulnya. Nabi tanya dia, dia melarikan diri daripada Allah dan Rasul. Lalu dia minta untuk memanggil abangnya datang. Maka Nabi SAW memilih kalangan kabilahnya yang dipercayai, kalangan keluarganya yang diharap, untuk menemaninya memanggil abangnya Adi bin Hatim. Setelah dia pergi ke Syam, berjumpa dengan abangnya Adi bin Hatim, lalu dia memaki abangnya dengan berkata, awak melarikan diri, bawa isteri awak, anak, bawa isterimu, anakmu, mu tinggal adikmu sendiri ditawan. Pergi berjumpa dengan Muhammad. Sekiranya dia seorang Nabi, kamu mendapat kelebihan daripadanya. Sekiranya dia seorang raja, kamu juga akan boleh kebaikan daripadanya. Kerana aku melihat dia seorang yang baik. Kalau dia Nabi, maka kamu dapat kelebihan. Kalau dia tak Nabi pun, dia seorang raja, kamu juga mendapat kelebihan. Lalu Adi bin Hatim pergi ke Madinah. Setelah bersiap sampai di Madinah, memakai pakaian, iaitu pakaian padri yang digantung pada lehernya salib, lambang agama Kristian. Apabila Nabi SAW melihat seorang yang datang, lalu bertanya, siapa awak? Dia menjawab, saya Adi bin Hatim. Nabi membaca firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu, yakni orang-orang Kristian, telah melantik padri-padri dan ulama-ulama mereka, pemimpin-pemimpin mereka, sebagai Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi, kami tidaklah begitu. Kami tidak menyembah padri, tidak menyembah pemimpin. Kami juga bersembahyang menyembah Allah. Kata Nabi, ya, kamu telah memakai hukum undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh padri dan pemimpin-pemimpin kamu. Yang lain berhukum Allah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itulah bermakna kamu melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, kerana mengadakan hukum syariat yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi menjemputnya ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah, tiba-tiba Nabi SAW ditahan oleh seorang perempuan tua yang meminta sesuatu, dan Nabi melayan perempuan tua itu, mendengar pengaduannya. Lalu Adi berfikir, ini tanda seorang Nabi, dia bukan seorang raja. Kalau raja tidak begini. Kalau raja ni ada pengawal, ada pengiring, orang nak berjumpa payah. Ini orang tua boleh berjumpa dengan mudah, menandakan dia seorang Nabi. Adi dijemput naik ke rumah Nabi SAW. Lalu Nabi menghulurkan bantal, duduk kepada Adi bin Hatim. Sila duduk. Nabi duduk atas lantai. Nabi menghormatinya sebagai seorang pemimpin. Kata Nabi, kata Adi, tidak, awak yang duduk di atas, saya duduk di atas lantai.
Nabi kata, tidak. Aku suruh mu duduk di atas bantal. Duduk. Dan Nabi duduk atas lantai. Dan berkata, wahai Adi, tidak engkau di kalangan pemimpin yang memakan mirbah, hasil mirbah 1/4 daripada harta rampasan. Kamu ambil untukmu. Tidakkah ini diharamkan di dalam agamamu? Adi terdaman kerana apa yang kata itu adalah betul. Wahai Adi, aku tahu mengapa kamu tidak masuk Islam. Kerana kamu takut Islam ini miskin. Islam tidak ada harta. Ketahuilah Adi, akan tiba masanya Islam akan menang. Allah akan mengurniakan harta benda yang melimpah ruah, sehingga tidak cukup orang yang menerimanya kerana banyak harta. Wahai Adi, aku tahu mengapa engkau tidak masuk Islam. Kerana engkau merasakan Islam dalam keadaan yang lemah, orang lain yang mengepungnya dalam keadaan yang kuat. Maka dalam ketakutan akan tiba masanya Islam akan menang dan negeri menjadi aman, sehingga perempuan yang datang dari Hirah ke Mekah mengerjakan haji dalam keadaan yang selamat, tidak ada siapa yang mengganggunya. Wahai Adi, aku tahu mengapa kamu tak mau masuk Islam. Kerana kamu melihat Islam dalam keadaan yang dihina, dikuasai oleh orang lain. Adakah awak kenal negeri Bandar Hirah? Adi menjawab, saya dengar nama dia saja, saya tak pernah pergi. Kata Adi, Hirah ialah pusat kerajaan Parsi, salah satu kuasa besar dunia. Wahai Adi, akan tiba masanya Hirah akan ditawan oleh tentera Islam. Wahai Adi, mengapa engkau tidak menyebut la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Adakah Tuhan yang lain daripada Allah? Wahai Adi, mengapa kamu tidak sebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar? Siapa lagi yang lebih besar daripada Allah? Akhirnya Adi mengucap 2 kalimah syahadah dan masuk Islam. Adi bin Hatim menjadi seorang sahabat yang dipercayai oleh Nabi SAW dan menyertai peperangan menawan Parsi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika berlakunya peristiwa murtad selepas wafatnya Nabi SAW, Adi bin Hatim meminta izin daripada Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang dilantik, supaya dia masuk di kalangan kabilahnya, memujuk kabilahnya yang murtad supaya kembali semula kepada Islam. Dan dia minta izin untuk menemui pemimpin-pemimpin kabilah yang sudah murtad itu, pujuk mereka supaya balik kepada Islam. Dan Adi telah berjaya memujuk banyak kabilah Arab yang murtad balik kepada Islam. Di zaman Sayyidina Umar, ketika jatuhnya kerajaan Parsi, Adi datang menemui Sayyidina Umar bersama dengan rombongan kabilah Taif. Sayyidina Umar menegur orang lain, tidak menegur Adi bin Hatim. Lalu Adi bertanya Umar, kamu kenal siapa aku? Sayyidina Umar kata, aku kenal. Sayyidina Umar suka dan aku kenal. Maka Adi bin Hatim, orang yang tidak melarikan diri ketika dalam keadaan huru-hara, orang yang teguh dan tetap pendirian ketika orang lain dalam keadaan yang tidak tetap. Adi berkata, aku melihat apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada aku berlaku. Yang pertama, aku menyaksikan Hirah ditawan oleh tentera Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku menyaksikan di zaman Sayyidina Umar, apabila hukum Islam dilaksanakan, perampok, penyamun, orang-orang yang jahat takut.
negeri menjadi aman. Dan aku menyaksikan apa yang Nabi sebut, di mana ada orang perempuan daripada Hira pergi ke Mekah menunaikan haji dalam keadaan aman. Tidak ada siapa yang ganggunya. Aku tidak sempat melihat apa yang Nabi sebut, harta akan datang melimpah ruah bila Islam menang, sehingga tak cukup orang menerima harta itu. Maknanya fakir miskin habis dibagi, harta masih ada lagi, lebih, selalu banyak. Aku beriman dan aku percaya apa yang Nabi sebut ini akan berlaku, kerana dua perkara yang Nabi sebut itu sudah berlaku, dan yang tak berlaku pun akan berlaku, kerana kata-kata Nabi adalah kata-kata yang benar. Dan memang apa yang Nabi sebut itu berlaku tidak di zaman hidup dia, berlaku di zaman kerajaan Amawiyah, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Apabila dalam masa 2 tahun Umar bin Abdul Aziz memerintah dengan adil, Allah Ta'ala mengurniakan harta negara yang berlimpah ruah, sehingga 8 bahagian zakat semua dibahagikan. Harta zakat masih ada lagi, sehingga Umar bin Aziz beristihad untuk menambah bahagian yang ke-9, iaitu diberi kepada pemuda-pemuda yang tidak berkahwin kerana tidak cukup belanja. Umar bin Aziz ialah khalifah yang menyaksikan negeri yang aman, pemerintahan yang adil dalam masa 2 tahun sahaja, menunaikan apa yang disebut oleh Nabi SAW pada Adi bin Hatim. Hadis ini hadis yang sangat penting, yang sangat memberi makna yang besar. Hadis ini menceritakan berkenaan dengan hari kiamat. Apabila manusia dihadapkan di hadapan Allah, dibicarakan di hadapan Allah, Allah Ta'ala sendiri yang menjadi hakim. Allah Ta'ala yang bercakap dengan setiap orang yang akan dibicarakan, walaupun jumlahnya bilion atau triliun manusia sejak zaman Nabi Adam sehingga hari kiamat. Allah akan bercakap sendiri, membicarakan setiap orang dengan pembicaraan yang adil, walaupun Allah Ta'ala tahu segala-galanya, segala yang nyata dan tersembunyi, yang rahsia, walaupun di tengah malam yang gelap tidak ada manusia, Allah Ta'ala tahu apa yang manusia buat. Tetapi Allah Ta'ala membicarakan manusia dengan adilnya, dibawa bukti, saksi di kalangan makhluk yang melihat dosa yang dibuat oleh seseorang, saksi daripada tulisan-tulisan malaikat yang mencatat amalan-amalan yang kita buat, saksi daripada tubuh kita sendiri, tangan bercakap, kaki bercakap, di mana Allah Ta'ala merakamkan segala perbuatan kita melalui tangan dan kaki kita sendiri. Jangan kita rasa pelik, hari ini Allah Ta'ala beri sedikit ilmu kepada manusia. Manusia boleh merakam dengan suara, dengan gambar, melalui rakaman. Allah Ta'ala kuasanya tidak sehingga Allah Ta'ala jadikan segala amalan perbuatan kita dirakamkan oleh kulit-kulit kita sendiri yang akan bercakap pada hari kiamat. Di masa itu Nabi kata kepada Ali bin Hatim, manusia akan berpaling ke kanan, takut ada kawan, takut ada peguam, ada lawyer, bela, tak ada. Malaikat amalan dia. Paling kiri, tidak ada malaikat amalan yang jahat yang dia buat. Tidak ada yang membela dia, malaikat amalan dia. Tengok ke hadapan, neraka ada di hadapan, menunggu dia. Oleh kerana itu Nabi kata, peliharalah diri kamu dengan mengerjakan amal yang saleh, walaupun dengan bersedekah dengan buah tamar yang dibelah, buah tamar yang serepih, sebelah buah tamar, seluring buah tamar dengan sedekah boleh menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Kalau tak ada juga, maka hendaklah dengan ucapan yang baik, dengan kalimah yang baik, dengan kata-kata yang baik, bukan dengan cakap yang buruk, cakap yang tidak baik. Menunjukkan bahawa yang boleh membela seseorang itu pada hari kiamat hanyalah amal yang berlandaskan kepada iman yang betul.
Bila seseorang itu meninggal dunia, yang pertama sekali tinggal dia harta dia. Harta dia tak boleh teman dia bila dia mati. Tak boleh teman. Harta yang boleh teman pun kain putih, alat-alat kapan. Itu saja yang boleh teman dia. Kemudian yang ikut dia ialah kawan-kawan dia dan keluarga dia sekadar ke kubur saja. Di mana keluarga dan kawan dia tak sanggup dikambuh sama dalam kubur. Tak sanggup. Maka tinggallah dia seorang dalam kubur. Yang bersama dengan dia di masa itu ialah amal yang baik yang dia buat di atas dunia. Oleh kerana itu, manusia naklah sedar bahawa kedudukan dia di alam dunia adalah tempat persinggahan. Tempat berhenti, bukan tempat selama-lamanya. Walaupun kita merasakan seolah-olah tak mati. Seolah-olah dunia ini selama-lama. Walaupun kita nampak ada orang mati, tak ada orang yang hidup selama-lama. Walaupun raja yang besar, pemimpin yang besar, yang kaya raya, yang cukup duit nak beli obat, mati juga. Menandakan mati tidak boleh dielak. Mesti berlaku. Maka yang menjadi teman seseorang ketika mati ialah amal yang soleh. Amal yang baik yang dibina di atas iman yang sebenar. Itu saja yang boleh membela diri dia. Kecuali harta benda yang digunakan untuk amal yang soleh. Dan kaum keluarga yang dididik dengan baik, yang mengerjakan amal yang soleh, yang mendoakan untuk dia. Itu saja yang boleh bersama dengan dia. Yang lain tidak boleh bersama dengan dia pada hari kiamat kelak, ketika dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam hadis yang lain yang terkenal, yang pernah kita sebut dalam pengajian kita, dan biar kita ulang, dan hadis ini adalah kitab Mustika Hadis. Terdapat di kalangan seorang manusia yang dibicarakan di hadapan Allah pada hari kiamat, ditunjukkan kepadanya suratan amal yang berjela-jela sehingga sayup mata memandang, penuh dengan amal yang jahat. Tidak ada amal yang baik sedikit pun. Lalu Tuhan bertanya kepadanya, wahai hamba-Ku, betulkah engkau mengerjakan amal ini yang banyak ni? Lalu hamba itu mengaku, ya Tuhan, memang saya buat amal yang jahat ini. Tuhan tanya lagi, betul kamu buat amal yang jahat banyak ni? Boleh jadi malaikat salah tulis. Malaikat aku menzalimu, zalim padamu. Malaikat tulis saja, mudah buat. Lalu hamba itu berkata, wahai Tuhanku, memang betul saya buat amal ini. Betul sungguh. Di masa itu dia akan ingat. Dan tiap-tiap orang manusia yang membaca suratan amal dia akan ingat bahawa dia buat sungguh amal itu. Sama ada yang nyata, yang tersembunyi, dia buat sungguh. Tak tersembunyi sedikit pun, walaupun sekecil-kecil amalan. Lalu Tuhan berfirman, wahai hamba-Ku, di sana ada satu perkara yang ada padamu. Lalu dibawa kertas yang kecil yang ditulis padanya dengan kalimah la ilaha illallah, yang pernah dia sebut dalam masa hidup dia, la ilaha illallah, yang dia yakin, yang dia percaya, yang dia tidak batalkan la ilaha illallah itu, walaupun dia seorang yang jahat. Lalu Tuhan suruh timbang semua amal yang jahat itu dengan la ilaha illallah. Lalu hamba itu berkata, wahai Tuhanku, nak buat apalah dengan kertas yang kecil ini? Kecil sangat kertas ni nak timbang dengan amal saya yang banyak. Tak boleh buat apa. Tuhan kata pergi timbang. Lalu ditimbang, tiba-tiba kalimah la ilaha illallah menjadi berat, dan hamba itu dibawa ke syurga. Ini disebut dalam hadis yang masyhur, menunjukkan bahawa seseorang itu akan selamat dengan amalnya. Satu perkara lagi, orang yang menyembunyikan dosanya. Dia buat dosa, dia dengan Tuhan saja, orang lain tak tahu. Dia tak cerita ke orang. Dia sesat, dia bertaubat. Orang ini dibicarakan dalam keadaan yang rahsia. Tuhan membisikkan ke telinganya pada hari kiamat. Tidak diumumkan kepada orang. Betulkah membuat dosa ni?
lalu dia mengaku, ya wahai Tuhan. Adapun orang yang berbangga dengan dosanya, yang bermegah, sudahlah dia buat dosa, dia cerita ke orang pula. Kerana ada jenis manusia ni yang berasa berasa megah, dia buat dosa, cerita ke orang. Orang ni akan dimalukan pada hari kiamat. Akan diumumkan dosanya di tengah khalayak ramai. Bukan sahaja terhina, bahkan dia akan rasa malu kerana dia tunjuk megah dengan dosa yang dibuat di atas manusia. Di sinilah Nabi SAW menyebut seseorang yang buat dosa, walaupun dosa yang besar, jangan cerita ke orang, kecuali dia tanya ulama untuk mendapat hukum. Tak menjadi salah, kerana dia seorang yang jahil, seorang yang tak tahu, nak tanya hukum kesalahan yang dia buat itu, tak menjadi salah. Yang jadi salah ialah dia berbangga dengan dosa yang dia buat, bermegah. Sudahlah dia buat dosa, berbangga pula, bermegah pula. Berasa megah, berasa bangga, berasa sombong dengan dosa yang dia buat, nak lawan Tuhan, sombong di hadapan Tuhan. Ini orang yang mendapat hina pada hari kiamat kelak. Oleh kerana itu kita kena sedar bahawa tiap-tiap orang manusia berada di alam dunia adalah untuk persediaan, untuk bekalan dalam menghadapi hari yang sungguh-sungguh, yang kekal abadi, iaitulah hari kiamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taqabbal minna salatana wa a'malana. ربنا آتنا في الدنيا. اللهم تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وخطايانا، كبيرها وصغيرها، عظيمها وعقيرها، سرها وعلانيتها. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة. والحمد لله رب العالمين.